Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, secara kebetulan bekas Perdana Menteri dan bekas Timbalan Perdana Menteri secara kebetulan sama-sama mempunyai kes rasuah, pecah amanah, pengubahan wang haram yang melibatkan berjuta-juta dana. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kedua-dua mereka memang dalam keadaan yang tertekan. Zahid Hamidi tiba-tiba saja dalam kesnya dikeluarkan satu ledger UKSB. Ledger yang mana telah membuat banyak kontroversi. Ledger ini telah membongkar banyak nama, dan baguslah, sebab ada juga kebaikan ledger ini terdedah, kerana kita tahu bahawa memang rupa-rupanya memang banyak penyelewengan. Memang banyak penyelewengan ini. Okey. Tetapi persoalannya mana satu yang betul ni? Ledger tu betul ataupun orang-orangnya yang betul? Sebab walaupun sudah ditulis di dalam ledger, tapi semua orang yang ada tersenarai dalam ledger itu menafikan dengan sekeras-kerasnya perkara itu. Jadi mana satu yang betul? Ledger ataupun orang-orang ini? Jadi kenapa ada itu ledger? Dan kenapa walaupun ada itu ledger, orang-orang yang ada dalam senarai tidak mengaku? Termasuklah orang-orang UMNO, bekas orang UMNO. Semuanya menafikan. Jadi sebenarnya apa tujuan benda tu dikeluarkan? Terbaru ini Syahril dan Ong Kacak Chuan nafi terima wang daripada UKSB kerana nama mereka tersenarai dalam UKSB. Ini daripada UMNO sendiri. Ketua Penerangan UMNO Malaysia, Sharil Hamdan, dan bekas Setiausaha Agung MCA, Ong Kacak Chuan, telah menafikan mereka menerima dana daripada Ultra Kirana Sdn Bhd. Mereka sendiri menafikan. Jadi sebenarnya ledger itu macam mana? Betulkah? Boleh dipercayakan ledger ini? Terbaru pula, nama Mahathir pun ada dalam senarai itu. Dalam satu kenyataan ini, Syahril juga berkata dia tiada sebarang pengetahuan mengenai berkenaan buku ledger milik KSB yang telah mengaitkannya itu. Anding tengok. Semua orang duk kata nafi. Tapi dalam kes Zahid Hamidi ini, kata ada. Jadi mana satu yang betul ni? Mana satu yang betul? Katanya, saya menegaskan bahawa dakwaan ini adalah tidak benar sama sekali. Habis mana satu yang benar? Rakyat makin bingung ni. Malah saya juga tidak mempunyai sebarang pengetahuan berkenaan ledger yang kononnya mengandungi nama S4 maupun kandungan ledger tersebut. Katanya, saya bersedia untuk beri kerjasama penuh kepada pihak berkuasa dalam apa jua keadaan sekalipun berkenaan perkara ini, katanya. Baguslah. Berilah kerjasama. Beritahu yang benar. Ketika perbicaraan kes rasuah Presiden UMNO, iaitu Ahmad Zahid Hamidi di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada hari ini, saksi penting pendakwaan, iaitu David Tan Siong Sun, Syahril dirujuk sebagai S4 dalam buku ledger UKSB. Peguam Zahid juga menyoal Tan berhubung beberapa masukan dalam ledger UKSB. Tan kemudian berkata, masukan itu merekodkan sumbangan politik kepada Syahril iaitu sebanyak 1.16 juta. Banyak tu. Kemudian Ong pula RM922,820 dan bekas Timbalan Presiden MCA Chan Koi Choi mendapat 7.85 juta. Patutlah waktu pilihan raya banyak duit kalau ini betul lah. Harap-harap tak betul. Dalam pada itu, Ong memberitahu Malaysia kini yang dakwaan terhadapnya adalah tidak adil dan pihak yang membuat dakwaan itu perlu menunjukkan semua bukti dan perincian kepada awam dan menyerahkannya kepada pihak berkuasa. Katanya, ini satu lagi penafian. Pertama, saya nak nafikan dakwaan ini sepenuhnya. Perlu ada bukti. Anda tak boleh hanya kata anda bayar orang. Anda perlu maklumat seperti kaedah pembayaran dan bila ia dibuat. Nyatakan dengan jelas dan kemudian serahkan kepada SPRM.
Anda tak boleh hanya kata saya bayar Anda 1,000 bila ia berlaku. Bagaimana ia berlaku? Tolong laporkan ini dalam artikel Anda, katanya. Jika saksi di mahkamah telus dan telah memaklumkan kepada SFPRM, maka tiada masalah. Saya akan beri kerjasama. Jika tidak, ini tidak adil kepada saya, katanya. Saya percaya dakwaan ini tidak berasas, kata Ong. Dalam pembicaraan sebelum ini, Tan dan kaki tangan UKSB yang lain telah memberi keterangan menyatakan barisan ahli politik yang dinamakan dalam legend tersebut dan banyak lagi nama telah disebut. Okey, so apa pendapat kamu? Siapa yang benar, siapa yang salah, mana satu yang betul, mana satu yang tipu, atau semuanya tipu, semuanya sandiwara semasa, tak tahulah. Tapi yang pasti benda ni bukan disebut di kafe, di kafe Tokpah, bukan. Tapi ini di Mahkamah Tinggi. Di Mahkamah Tinggi. Jadi ini bukan perkara main-main. Tapi yang perkara yang peliknya ialah semua orang menafikan. Ada ditulis di ledger, tapi semua orang menafikan. Jadi adakah saksi yang sebenarnya bersalah? Kita nantikan keputusannya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kali ni aku jadi Robin Hood. Ada Hood. Woi. Hujan ke dalam kereta? Hujan. Harap-harap hujan hari ni, hujan berkat lah. Okey, dalam kereta mana ada hujan. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang akhirnya mengumumkan satu perkara yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini membuktikan bahawa kerajaan stabil, bahawa Perdana Menteri okey. Tak payah nak tukar, tak payah nak bubar dulu. Seperti yang diminta-minta, didesak, dirayu, dipujuk oleh beberapa ahli parlimen, orang-orang kuat di dalam parti yang memaksa, merayu, mendesak supaya parlimen dibubarkan. Tak perlulah, tak perlu dulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terima kasih kepada Perdana Menteri kita yang akhirnya Perdana Menteri dengan serius telah mengingatkan para majikan supaya mengambil serius untuk pelaksanaan gaji minimum. Betul itu. Tuan-tuan dan puan-puan, pekerja-pekerja swasta, pekerja-pekerja yang bukan kerajaan selalu saja dalam masalah kehimpitan gaji yang minimum yang masih lagi tak relevan. Bukan masih lagi tak relevan, sudah tak relevan lagi. Masih ramai lagi gaji yang di bawah 1,000. Masih ramai lagi yang di bawah gaji daripada garis minimum yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi ngamlah, betul lah. Terima kasih Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang memberikan amaran, memberikan ingatan kepada majikan supaya serius di dalam pelaksanaan gaji minimum ini. Excuse me. Bersin pula pagi-pagi ni. Haleluya. Terima kasih. Okey. Ismail Sabri Yaakob juga mengingatkan majikan bahawa gaji minimum kini yang telah ditetapkan ialah pada kadar 1,500 sudah pun bermula sejak 1 Mei yang lepas lagi. Jadi sepatutnya semua pekerja-pekerja, sama ada kerajaan kah, sama ada swasta kah, sama ada apa sajalah, gaji minimum adalah 1,500. Bagaimanapun Perdana Menteri berkata sehingga Julai, berdasarkan statistik My Future Job, lingkungan gaji bagi kekosongan jawatan yang paling banyak ditawarkan di seluruh negara adalah masih lagi di antara 1,200 hingga 2,000 sebulan. Katanya dalam kenyataan itu, kerajaan kini giat membangun talent pool, kumpulan bakat yang berkemahiran, produktif dan berpotensi tinggi
Namun saya sedikit kecewa katanya kerana gaji yang ditawar oleh majikan tidak setimpal dan tidak sepadan dengan kelayakan dan kerja yang dilakukan oleh anak-anak tempatan katanya. Sehubungan itu tambahnya lagi saya meminta supaya pihak majikan mengambil serius mengenai perkara ini. Kerana pekerja merupakan tunjang utama dalam mana-mana organisasi di mana mereka boleh make or break sesuatu perniagaan katanya lagi. Beliau berkata demikian semasa berucap di dalam Expo Kerja Jamin Kerja Expo Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 di Kuala Lumpur. Okey, tahniah. Terima kasih diucapkan kepada Perdana Menteri Malaysia. Kita jumpa lagi. Apa pendapat kamu? Bye-bye.